sunyi. Ini adalah realiti, keyakinan insan yang penuh visi. Satu janji di dalam hati, satu mimpi yang akan kurai. Harapanku dalam hidup ini, ku ingin menggapai cita dan cinta. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Terima kasih. Terima kasih Cik Bobby kita daripada Hal Ehwal Pelajar. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang menonton Biskut Kering Kopi O. Kita dah ke episod ke-13. Kali ini istimewa, kita bersama dengan Awang Had Saleh Graduate School Arts and Sciences. Awang Had Saleh AHSGS. Betul Betul ni. Alhamdulillah. Okey, saya nak perkenalkan hari ni orang kuat. Tak lain dan tak bukan dekan dia sendiri. Profesor Madya Dr. Hisham Zakiria, Dekan Awang Had Saleh. Selamat datang Doktor. Terima kasih Lin. Thank you for having Awang Had Saleh dalam sesi Biskut Kering Kopi O kali ini. Okey, yang ujung tu yang cantik manis tu Dr. Siti Nazwa Sailin, merupakan timbalan dekan di Awang Had Saleh. Selamat datang Doktor. Terima kasih Lin. Thank you for having us. Okey, dan kita ada di Webex hari ini Dr. Hanizam Syakir Hussein, merupakan pensyarah kanan Computer Security School of Computing di Quest International University Perak. Selamat datang Doktor. Boleh lambai sikit tak? Test sikit mic tu. Okey, terima kasih banyak. Okey. Kita juga ada Puan Azlina Yahaman, merupakan penolong pendaftar kanan di CUIC UM. Selamat datang Puan Azlina. Terima kasih. Sama-sama. Juga di Webex kita ada Puan Suhaili binti Muhammad Yusof, merupakan guru calon PhD pelajar tajaan hadiah latihan Persekutuan Kementerian Pelajaran Malaysia. Selamat datang Puan. Assalamualaikum, terima kasih atas jemputan. Waalaikumsalam. Salam. Kita juga ada Dr. Hafizah Hajimia, merupakan pensyarah kanan Universiti Teknologi Mara. Selamat datang Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan last but not least, kita ada Dr. Farizah Jamaluddin, merupakan Research Officer University Sains Malaysia. Selamat datang semua. Dah boleh test suara tak Doktor? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita bersama dengan Awang Had Saleh Graduate School. Tajuk dia Realize Your Dreams. Success begins with Awang Had Saleh Graduate School. Betul tu. Saya nak minta Din dia, orang kuat, dia perkenalkan sikit graduate school ni. Silakan Din. Boleh, terima kasih Lin. Pertama saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih for having us. Okey, bagi soalan yang pertama tu kan Awang Had Saleh Graduate School ni, kalau kita tengok, merupakan satu daripada 4 graduate school di UUM. Jadi kita sama macam graduate school yang lain, what we do is we offer programs PhD, master dan sebagainya. Cuma kita menguruskan dari segi pengurusan pendaftaran, support system dia. Akhir sekali kita akan bantu pelajar untuk bergraduan. Itu tanggungjawab Awang Had lah, semua graduate school. Kita ditubuhkan pada tahun 1996, the first intake of student pun 1996, dan kita melahirkan graduan sulung kita pada tahun 1999. Hari ini Lin, kita telah menghasilkan 8,668 graduan yang telah berjaya dikeluarkan oleh Awang Had Saleh, and out of which 7,000 lebih itu local, maksudnya Malaysian, dan 1,500 lebih sedikit merupakan pelajar-pelajar antarabangsa. So
from 1 year to 1 year we have been strengthening our program, strengthening our services. Alhamdulillah, nombor ataupun enrolment pelajar tu terus meningkat. Saya dengar dia yang terbesar dengan 7 pusat pengajian, betul? Betul. Di kalangan 4 graduate school ni, Awang Had lah merupakan graduate school yang terbesar sekali. Kalau kita tengok montage tadi, kita ada 7 sekolah di bawah Awang Had ni, School of Education, SQS, SAP, SP dan sebagainya. Jadi di bawah Awang Had ni banyak program yang kita yang kita offer kepada public. Persoalannya kena tanya ni lah diri masing-masing. Nak belajar, we are the place that you should actually come to. Okey, untuk pengetahuan semua, di UM kita ada 3 graduate school. Jadi yang terbesar adalah di Awang Had Saleh. Okey, dan ada 93 program kan? Doktor kan under Awang Had Saleh? 93, betul. Kalau 93 tu kalau kita kira setiap satu lah, tapi sebenarnya pecahan sebenarnya 29 program. Okey. 93 tu pasal kalau kita pecahkan ikut segmennya, research, kemudian struktur-struktur yang berbeza-beza lah. Okey. Tapi by right we have 29 programs. Okey. Program PhD kita ada 2 lah, satu PhD, satu lagi EDD yang ditawarkan oleh SOE. Betul yang Dr. Naz? Ya, betul. Dan yang 2 lagi tu ialah program postgraduate diploma yang usianya baru 2 tahun tetapi mendapat banyak sambutan. Up to date we have over 400 students yang ikuti program postgraduate diploma ni. Tema kita hari ni, Realize Your Dream, Success Begin with Awang Had Saleh. Saya nak minta doktor cerita sikit ni berkenaan dengan tema hari ni. Silakan. So kalau kita tengok tadi, kalau kita dengar lagu tadi pun banyak kali disebut tentang impian. Pastinya kat luar sana tu ramai kawan-kawan, ramai pelajar, ramai prospektif pelajar yang mempunyai impian untuk belajar, kan? Nak ada masters, nak ada PhD. Jadi saya nak pesanlah basically kan, kalau impian tinggal impian, you will get nothing. Kita kena realisasikan impian tu. Jadi saya nak minta kalau memang ada hajat, ada keinginan untuk belajar, Awang Had Saleh lah tempatnya. Give us a call. Submit application, tengok our homepage dan sebagainya. Penawaran kursus cukup banyak. Jadi realizing your dreams bermula dengan Awang Had ni adalah tema yang kita unjurkan untuk petang ni kerana kita nak mencuit kawan-kawan kat luar sana. Kalau berminat nak belajar, jom. Jangan tunggu, jangan lengah. Maksudnya come and join us. Be part of our scholarly communities. Jumlah pelajar kami yang telah pun bergraduan ramai dah. Kalau mereka boleh berjaya, anda bagaimana? Pasti boleh. Yang penting ialah mesti ada kekuatan diri, Lin. Betul. Kalau orang tu mindanya lemah, pasti tak boleh buat apa-apa kan. Jadi kalau nak belajar tu tak payahlah nak tunggu, tak payah nak jadi nak cari helah. Selagi kita mencari helah, selagi kita mempedulikan apa orang lain cakap, selagi itulah kita tak boleh mendaftar. Jadi kalau nak belajar, jom. Masuk ke dalam our homepage, tengok kursus yang diminati, follow your passion. Ikut minat tu. Dan terus daftar. We are here awaiting for you. InsyaAllah kita akan jaga tuan-tuan dan puan-puan dengan baik sehingga berjaya. Okey. So anda semua sebenarnya boleh merealisasikan impian bersama dengan 7 pusat pengajian yang didokong InsyaAllah, Awang Had Saleh. Okey. Saya nak bagi peluang kat Dr. Naz. Lama dia tunggu bila latan saya. Okey, Dr. Naz, mungkin boleh ceritakan bidang dan juga mod pengajian yang ditawarkan di bawah Awang Had Saleh. Silakan. Okey, terima kasih Lin ya. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Hisham tadi kita ada 29 program yang mana 2 daripadanya adalah program doctorate, kemudian 25 program masters ataupun sarjana dan 2 program postgraduate diploma. Dan program-program ini kita tawarkan dalam pelbagai struktur. So yang pertama of course lah by full research especially untuk PhD, dan kemudian kita ada juga program-program yang ditawarkan secara full coursework dan juga mixed mode, maksudnya gabungan di antara coursework dan juga disertasi. Contohnya seperti program doctorate EDD yang itu ditawarkan oleh School of Education, dan agak baru program ini tapi mendapat sambutan yang agak baiklah setakat ini. Dan kita juga ada penawaran dalam bentuk
part time dan juga full time. So di sini bermaksud kita ada flexibility ya Lin. Kalau penonton-penonton bakal-bakal graduan semua berminat untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana ni, sebenarnya there are lots of flexibility dan in fact sekarang ni kita pun banyak menawarkan program-program kita secara dalam talian. So this is actually the right time lah untuk semua join kita. Dan dari segi bidang tu tadi kita di bawah 7 graduate school, di bawah 7 pusat pengajian di UUMCAS, yang mana untuk pentadbiran pasca siswazahnya dikendalikan oleh Awang Hak Saleh. Kita ada pelbagai bidang lah yang boleh dipilih, antaranya applied linguistic, broadcasting, communication, computer science, language studies, counselling, creative media, performing arts seperti yang dipaparkan di screen tu. And then kita ada information technology, information system, media management, multimedia, psychology and so much more. Banyak sangat kita nak sebut. Dr. Nas, ada juga signature program kan yang ditawarkan? Signature program ni yes, maksudnya kita ada program-program yang menjadi tumpuan Lin. Ada beberapa program ni yang macam begitu diminati lah. Antaranya sekarang ni antara yang popular ialah postgraduate diploma in education di bawah School of Education. Ada banyak permintaan sebab mungkin para graduan yang dah tamat first degree, in fact ada juga yang dah ada master, mereka menyambung pengajian di peringkat postgraduate diploma untuk supaya ada peluang untuk mereka menceburi bidang pendidikan, menjadi guru dan sebagainya. Semua yang diminat lah. Okey. Sekarang kita nak dengar alumni pula cakap. Tadi orang kuat daripada graduate school kan. Saya nak bagi peluang. Sebab Azlina yang ada dekat skrin saya, maka Azlina lah yang pertama. Dah tukar skrin pula. Okey, tak apa. Saya nak panggil Puan Azlina Yahman untuk ceritakan sikit pengalaman dia belajar di bawah College of Arts and Sciences. Puan Azlina merupakan alumni di Communication, Master in Communication di SMMTC. Silakan Puan Azlina cerita sikit pengalaman belajar di UUM. Terima kasih Puan Lin, Dr. Hisham, Dr. Nas. Saya Azlina Yahman, saya merupakan graduan master dalam komunikasi kepengurusan. Buat pertama kali saya mendengar kos tu saya rasa agak unik sebab tak pernah saya lihat ada satu kos komunikasi berkaitan dengan kepengurusan, itu management lah. So sesuai dengan bidang saya sebagai pegawai tadbir di UUM, saya rasa komunikasi itu penting. So saya telah mendaftar dalam kos ni di bawah SMMTC, iaitu School of Multimedia Technology and Communication. Dan saya telah mengambil kos dalam bidang mixed mode sebab saya sambil bekerja sambil belajar. So saya telah dapat pendedahan berkaitan dengan komunikasi secara terperinci lah. Sebab kita ingat komunikasi ni simple je, cakap dan sampaikan mesej. Sebenarnya banyak perkara yang kita kena belajar. Sebab dalam komunikasi ni ada konflik dalam organisasi, macam ni kita nak bercakap dengan orang atasan, orang bawahan. Perkara-perkara macam tu perlu kita belajar secara formal. Dan saya pilih Awang Hak Saleh sebagai tempat saya untuk belajar. Saya rasa memang ada tenaga pakar yang banyak membantu saya dalam proses komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Dan saya rasa amat-amat bertuah lah sebab kebetulan saya adalah staf di UUM. Saya mengambil peluang tu untuk teruskan pengajian saya dengan lebih tinggi dan mendapat pengalaman dan ilmu daripada pakar daripada SMTC Awang Hak Saleh sendirilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada Puan Azlina. Saya nak jemput Puan Suhaili. Puan Suhaili ni dia masih pelajar. Betul tak Doktor? Dia belajar mengambil semester ke-8 PhD Education UUM. Silakan Puan Suhaili cerita sikit pengalaman ketika sekarang ni lah belajar di UUM. Silakan. Terima kasih Puan Lin, Dr. Hisham, Dr. Nas. Pengalaman saya, sekarang saya berada di tahun 3 dan berada pada semester 8. Saya rasa journey saya dalam PhD ni amat manis lah saya rasa. Sebab saya begitu yakin dengan supervision yang ada di School of Education. Berdasarkan pengalaman master saya masa tahun 2014-2016, saya dikelilingi oleh lecturers yang banyak ilmu dalam bidang pengurusan. Banyak membimbing saya semasa saya master lagi, dan saya ambil pengalaman itu dan saya ambil
ilmu yang mereka ada tu untuk saya guna untuk praktikal di sekolah lah. Dan saya rasa salah satu daripada faktor kenapa supervision yang ada di School of Education ni tinggi sebab kemungkinan lecturers yang ada di School of Education ni terdiri daripada bekas-bekas guru juga. Jadi secara teoretikal dan praktikalnya mereka dapat membimbing pelajar-pelajar khususnya pelajar master dan pelajar PhD lah untuk lebih orang kata berpengalaman lah untuk di sekolah nanti. Itu je. Itu je, barulah saya Terima nampak kasih. muka Puan Suhaili ni. Okey, saya nak jemput Dr. Hanizan yang merupakan pensyarah kanan Computer Security School of Computing di Quest International University Perak. Dr. Hanizan juga merupakan penceramah bebas. Mungkin doktor boleh cerita sikit, dia alumni dengan SOC kan, School of Computing. Silakan Dr. Hanizan. Okey, terima kasih kepada Awang Saleh Graduate School, kepada pengerusi tadi. Alright, berkenaan dengan orang yang dah lama jugalah di tahun 2004, 2005, 2002 begitulah. Waktu saya ambil Master Science IT, lebih kepada computer security lah. Dan apa yang saya nak lihat hari ini perkembangan di bawah Awang Saleh begitu mendadak sekali. Waktu saya nak, biasalah bila kita nak mencari tempat untuk belajar ni mesti kita perlu melihat, macam saya melihat kepada tiga perkara lah. Yang pertama sekali adalah yang paling penting sekali, program itu perlu kita lihat dari segi pengiktirafan. Di mana apabila saya lihat UVM ni lebih banyak dapat pengiktirafan daripada luar negara, terutama sekali. Even kita lihat dari segi program-program dia dari computer science utamanya kan, computer science, kemudian business economic, social science yang diiktiraf oleh Times Higher Education World University Ranking. Among yang di antara 300 ke 500 yang terbaik di dunia. Itu yang saya lihat, dan lain-lain lagi pengiktirafan yang begitu meyakinkan kita untuk meneruskan atau bersama dengan UVM sekarang. Faktor yang kedua adalah saya melihat juga kemudahan. Kalau bahawa baik pun program, tetapi kemudahan disediakan itu tidak memberangsangkan. Dia boleh membantutkan study kita. Saya melihat kemudahan disediakan UVM ni bukanlah saya nak memang terbaik kalau di SOC lah, School of Computing. Dia menyediakan antara yang terbaik dari segi labnya, workstation untuk pelajar master dan PhD, terutama yang buat research, master by research ataupun PhD by research ni. Kemudian lain-lain lagi library, okey. Dan yang faktor yang terakhir bagi saya adalah pensyarah itu sendiri. Pensyarah di UVM kalau kita lihat antara yang boleh kita menimba ilmu, antara yang terbaik saya tengok kalau dalam bidang computer security lah, ramai pensyarah yang begitu bagi saya sangat baiklah kalau kita nak menimba ilmu di segi bidang komputer utamanya. Kemudian saya nak tambah sikit lagi. Bagi saya bila kita berada di UVM, kita rasa kita ada tim, ada partner, ada orang yang bersama dengan kita. Sebab pensyarah pun dia agak macam agak orang kata apa, sangat friendly, baik. Jadi bagi saya satu pengalaman dulu sangat menyeronokkan, Kalau tak menyeronokkan tak habis saya ni. Jadi itu saya buktikanlah, insya-Allah. Cakap tu dulu. Okey. Saya boleh kongsilah. Dr. Hanizan sebut tadi ranking memang memainkan peranan untuk pilih mana kita nak belajar. Kemudahan sangat penting, kemudahan kan, untuk kita belajar kena support dengan kemudahan yang bagus, dan saya rasa Universiti Utara Malaysia bagi yang terbaik untuk student dia. Dan pensyarah, komitmen daripada lecturer lagi baik, kena yang terbaiklah sebab nak guide student tu sehingga ke
habis dia punya pengajian kan. Okey, terima kasih Dr. Hanizan. Saya nak jemput Dr. Hafizah yang merupakan pensyarah kanan di UiTM. Dr. Hafizah sedang mengikuti PhD Applied Linguistics di SLCP. Betul Silakan Dr. Hafizah. Assalamualaikum. Terima kasih pada Abang Saleh dan ahli panel. Okey, actually saya dah habis PhD saya. Sekarang ni saya pensyarah di UiTM, Perlis. Okey, saya dah graduate pada Disember tahun lepas. Sekarang dah graduate. Alhamdulillah. Tahniah sebab saya tengok sini jangka tamat. Dah tamat, alhamdulillah. Silakan. Okay. So sekarang ni dah tunggu konvo je lah. Mereka kata konvo is end of this year kan. Saya excited nak tunggu. Okay. So pengalaman saya di UUM ni adalah campuran. I mixed studying, research, publication dengan extracurricular activities. Okay, memang journey saya di UUM ni yang saya start masa saya buat Masters in Applied Linguistics, lepas tu PhD and tamat PhD di sini. Something very valuable dengan tak rasa stress actually. Study kat UUM ni, PhD semua orang kata stressful kan. Actually, okay lah, tak stress lah. Tak stress as other universities lah kot untuk pandangan saya. Okay, so saya ada guru-guru yang saya look up to kat UUM ni yang betul-betul membimbing saya ke arah research, publication dengan varieties of extracurricular activities yang mereka kata as a researcher, as a scholar, as a lecturer later, benda-benda ni adalah sangat penting untuk you. So you need to push yourself and get involved in all these things. Bukan study sahaja, bukan publication sahaja, but ada banyak benda lain yang you patut buat. So sepanjang saya membuat PhD dan master saya di UUM ni, sementara saya tunggu proposal defense dan viva, saya dah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti akademik dan extracurricular activities yang lain. Saya jadi research assistant kepada Profesor Maminda. She's the best supervisor untuk saya yang betul-betul motivate, push saya and kata you can do it, don't give up. Lepas tu dalam tempoh saya jadi research assistant dia, saya dah berjaya complete 3 grant. Saya belajar macam mana nak buat grant the first time kan. Masa tu, lepas tu berjaya menjalankan beberapa aktiviti sosial UiTM dengan industri-industri di luar. Aktiviti sosial dengan badan-badan kebajikan di luar. Lepas tu dia train saya untuk jadi floor manager, community untuk colloquium, seminar, international conference. Lepas tu saya belajar cara nak buat MOU dengan IPG, dengan industri-industri di luar. Lepas tu saya dibimbing untuk jadi facilitator untuk workshops, dibimbing untuk jadi presenter. Lepas tu and publication. Saya diajar tentang publication. So it's a mixture of research, publication and varieties of extracurricular activities yang masa saya buat tu saya tak nampak the actual benefit, but I was learning a lot. I was very thankful, very grateful dengan UUM yang expose saya kepada semua ni. And sekarang ni bila saya masuk ke UiTM, I realised that okay, all these things carries a value. Benda-benda yang saya belajar di UUM ni memang sangat berfaedah bila kita bekerja nanti. So basically pengalaman saya di UUM ni selama ni adalah semua ni lah. And apa yang buat saya pilih UUM adalah okay, the first time masa master I step into UUM adalah greenery, hijau, pokok, left and right pokok. So that was the most attractive thing for me. Saya rasa macam saya belajar dalam hutan. It's not really a hutan, tapi satu tempat yang nyaman. Boleh dengar kicauan burung, haiwan liar, semua tu yang menarik saya. The first thing that attracted me, and secondly was the indexing of the university, the recognition of the university. Tu dia, memang tak ada dapat kat tempat lain. UM je ada macam ni. 10,000 ekar tau. Kita dikelilingi oleh 10,000 ekar hutan. Okey.
saya nak dengar sebenarnya daripada Dr. Farizah. Lama juga Dr. Farizah tertunggu. Okey, Dr. Farizah merupakan Research Officer di Universiti Sains Malaysia. Dr. Farizah adalah alumni yang mengambil statistik, PhD in statistik daripada School of SQS. Dr. Farizah, silakan share pengalaman selama belajar di UUM. Okey, Assalamualaikum semua. Yang pertama, terima kasih kepada Puan Lee, Dr. Hisham dan Dr. Nas. Okey, sebenarnya saya bukan hanya mengambil PhD di UUM, tapi saya start dengan degree until PhD di UUM. Maksudnya start degree in Industrial Statistics, Master Statistics and PhD Statistics di bawah School of SQS. Okey, UUM banyak mengajar saya. Saya sekarang sebagai penyelidik. Okey, UUM mengajar buat research, so saya tak rasa macam okey, sekarang boleh buat apa juga research dalam pelbagai bidang, dan during saya punya PhD pun saya dah banyak terlibat dengan sebagai contoh jadi enumerator untuk pelbagai universiti, including research university such as Universiti Malaya, UTM and also UiTM. So, dan semua researcher ni it came from different background. Ada yang daripada Faculty of Education, Faculty of Engineering such as kat UKM is Engineering and Social Science, and UPM more on saya buat research dengan diorang more on finance, marketing and also education. So dekat UUM, pengalaman yang manis ketika buat research tu sebenarnya diorang ada expertise. Macam saya punya supervisor Prof. Sharifah and Dr. Hazlina during my PhD. So diorang ajar macam mana nak buat research, tapi diorang bagi freedom, kebebasan untuk kita buat, dan diorang at the same time diorang guide juga lah. Maksudnya anything kita boleh discuss dengan diorang open, really open minded and friendly. So senang, maksudnya senang untuk bekerja dengan diorang maksudnya. So dari segi macam even kalau waktu PhD saya waktu tu saya ada problem with programming, so even diorang tak, saya guna R programming, so diorang pun tak pernah guna R programming, tapi they try harder to help me lah maksudnya. So the best thing about UUM is in term of research lah, and saya selama ajar di UUM selama dalam lebih kurang saya rasa dalam 13 tahun. Tu dia, daripada degree master ke PhD dengan UUM. Macam-macam. Panjang. Saya pun alumni UUM ni. Saya pun alumni UUM. Kan. Okey, nanti kita sambung lagi. Saya rasa connection adik ni dia tak clear sebab dia pun connection kat sana. Okey, kita berhenti seketika untuk sesi yang pertama. Disebabkan Awang Hak Salin ni special sikit. Kami pun import artis menyanyi pun jauh sikit, special daripada KL. Bukan senang nak dapat recording artis nyanyi ni untuk kali ni je. Okey, saya nak jemput Mak Mega dengan lagunya. Silakan. Lagu ni saya tuju pada isteri saya. Do you really love me, or is this a game to play? And I believe a tender word you say. Oh, is this my family with you, Angela? Do you remember that night you told me that you love me so? You happy time. What do I know you, Angela? Angela, the world was made for you and me. A love like ours meant to be. We strong together again to see. I promise I will never let you go. I think about that night you said you love me so.
Angela, tell me, mama, strong together again to see. So if you love me, I promise I'll never, never let you go. I'll think about that night you said you love me so. Always did, I show. Untunglah Angela ada lagu untuk dia. Okey, kita dah masuk ke session kedua. Terima kasih Cik Mak Mega. Dr. Hisham, saya nak tanya ni. UUM College Arts and Sciences setiap tahun menghasilkan ribuan graduan pasca siswaza, postgraduate, master dan juga PhD lah dari pelbagai bidang dan juga program. So saya nak tanya macam mana Awang Had Saleh ni memainkan peranan dalam menjayakan pencapaian tersebut. Okey, terima kasih. Macam saya kata awal tadi kan, kita di graduate school ni yang kita buat ialah kita menguruskan pelajar, maksudnya daripada kemasukan sampailah mereka bergraduan. Jadi phrase yang selalu kita kata ialah we take care of you from cradle to grave. Bukanlah maksudnya daripada cradle ke kubur, tak. Maksudnya daripada mula pendaftaran pelajar tu sampailah pelajar tu berjaya untuk bergraduat. Jadi in between tu, if they need program ataupun training untuk kita upskill dia punya research training tu kita buat. Jadi kita ada APD. Jadi APD adalah satu unit yang kita tubuhkan untuk membantu pelajar. Ada banyak training yang kita buat untuk membantu pelajar. Jadi we take care of you. The moment you start, we will take care of you. Maksudnya dari segi pendaftaran, kemudian sistem sokongan. Tadi pun kalau kita dengar testimoni yang telah diberikan oleh kita punya alumni-alumni ini, across the board tu they have testified the strong point of UUM ialah support system yang kuat. Jadi Awang Had Saleh ni semua graduate school juga, kita punya peranan utama ialah menguruskan, we manage them, we are managers of their studies, dan kita jaga governance, semua proses-proses yang itu yang kita jaga. Jadi setiap tahun, year in year out, kita lihat semua proses ni, yang mana kurang, yang mana tak bagus tu kita cuba perbaiki. Jadi testimoni pelajar-pelajar yang macam tadi itulah yang kita cuba dapatkan setiap tahun untuk mendapatkan feedback to us is very important. Bila diorang dah belajar, what do they actually go through dari segi pengalaman. Pengalaman yang kaya yang macam tadi tu, those are all inspirational kepada pelajar-pelajar yang belum menjadi warga kita. Jadi itulah kami kat sini ni, kami berdua ni lebih nak mencuit, nak mencuit. Orang nak belajar kan, kadang-kadang diorang tak tahu nak macam mana nak apply, macam ke mana nak datang kan. So UUM ni is the best, number one dalam postgraduate lah. Kita mempunyai banyak sistem sokongan yang kuat, kampus yang cantik. Tadi pun Dr. Hafizah kata the campus is so beautiful. Kalau kita bandingkan dengan universiti lain, I think we are the best lah.
tropical forest, udara yang nyaman. Mana kampus lain pagi-pagi nak nampak monyet-monyet berkeliaran kan, Lin? Betul. Betul tak, Lin? Betul. Free oxygen di mana-mana pun. Free oxygen, betul tu. Begitulah dia pendekatan yang dibawa oleh Awang Had Saleh, from cradle to grave. Okey. Terima kasih, Lin. Saya nak tanya Dr. Nas pula. Ni Dr. Nas penyerten. Bagaimana sebenarnya Awang Had Saleh tu dia membantu dan memberi sokongan kepada pelajar-pelajar pasca siswazah lah dari segi akademik? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Lin. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Hisham tadi, kita di Awang Had Saleh Graduate School, kita lebih berperanan untuk menjaga hal ehwal yang berkaitan dengan pentadbiran ataupun proses pengajian pasca siswazah itu. Tapi walau bagaimanapun ada juga peranan kita dari segi untuk memastikan kualiti akademik program pasca siswazah itu dijagalah. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat di Awang Had Saleh Graduate School, kita ada Executive Education and Professional Development Unit. Kita punya, actually is a business wing of Awang Had Saleh Graduate School. Tapi pada masa yang sama, EEPD juga memainkan peranan yang sangat penting lah untuk membantu pelajar-pelajar pasca siswazah kita, terutamanya pelajar-pelajar PhD dan juga Masters by Research, ya, dalam meningkatkan kualiti penyelidikan dan juga macam mana kita kata perjalanan dia, the journey tu, ya. So kita ada pelbagai kursus, enhancement series untuk postgraduate studies, ya. Dan baru-baru ni pun kita ada buat contohnya workshop on systematic literature review, and then kita ada juga bagaimana untuk identify research gap, designing research framework, ya, dan juga those related to research methodology dan juga academic writing untuk pelajar-pelajar penyelidikan lah terutamanya. Dan selain daripada itu, kita juga seperti yang dinyatakan oleh alumni kita tadi, mereka mengambil berat tentang kualiti, kan, pengajian PhD kita ataupun program-program masters kita di UUM. So di sini dari segi akademiknya, actually Awang Had Saleh Graduate School ni merupakan gatekeepers lah, untuk memastikan contohnya kalau ada program-program baru yang hendak ditawarkan, kita di Awang Had Saleh akan sama-sama berbincang. Kita ada jawatankuasa ijazah lanjutan yang dipengerusikan oleh Dr. Hisham sendiri, untuk melihat program-program yang boleh kita tawarkan daripada semasa ke semasa. So that's kind of things lah yang kita lakukan di Awang Had Saleh. Ada eksekutif program juga, ada Ya. pendek dan macam-macam. Pendek kata Awang Ya, Had ni ada. macam-macam ada, Lin. Macam-macam ada. Oh ya, Din, sebelum saya terlupa, dia kan kita akan ada seminar kan dalam masa terdekat ni. Ya, InsyaAllah kita anjurkan satu seminar yang kita panggil ISKUM. Ya. ISKUM ni satu platform untuk pelajar, khususnya pelajar-pelajar master dan juga pelajar-pelajar PhD lah, Yes. Dr. Nas, Yes. yang mahukan pengalaman untuk membentangkan kertas kerja, itu yang pertama lah. Platform tu juga menggalakkan pelajar-pelajar ni untuk berjinak-jinak dengan penulisan artikel for publication. Yes. Jadi macam tu lah, Lin. Kita memang sentiasa menyokong semua aktiviti pembelajaran ni, memang kita sokong. Apa juga yang kurang, yang mana ada lompong tu kita akan cuba isi dan bantu. Kan? All they need to do is come and join us. Apply sekarang. Apply sekarang. Okey, saya nak tanya kepada alumni ni. Boleh tak cerita sikit siapa yang ada kat skrin tu? Sekarang siapa kat skrin tu adalah Farizah Dr. Farizah ke? Betul kan Dr. Farizah? Okey, saya nak tanya dekat Dr. Farizah. Kenapa pilih nak daftar bersama Awang Had Saleh? Cerita sikit. Okay. Kenapa pilih Awang Had Saleh? Pertama sekali saya cerita kenapa saya pilih UUM at the first time. Sambung degree saya. Waktu tu saya lepas matrikulasi, saya belajar sains, waktu SPM, matrikulasi sains hayat. Lepas tu saya pilih untuk sambung ke DSQS, Industrial Services. Tapi waktu tu ramai yang tanya saya, kenapa you pilih UUM instead of UST Lions? Result bukan, maksudnya result bukanlah tak, maksudnya bagus juga, sebabnya saya dapat 8A di SPM and also matrik pun dalam 1579. Tapi kenapa saya pilih UUM instead of others university? Waktu tu saya tengok untuk
program yang ditawarkan di bawah SQS itu sendiri, maksudnya statistik industri itu sendiri, dia berbeza daripada pure statistik. Saya prefer, maksudnya pergi jauh pada saya. Kalau yang macam more like statistik lah maksudnya. Dan lepas waktu saya masuk degree, saya ada aim. Okay, saya masuk degree, I should get a first class degree. That's my aim. So alhamdulillah I managed to get a first class degree. Then lepas tu still I have option. So of course I have option. So I like in university, including research university, I guess untuk sambung master dan juga PhD, tapi I still continue sambung di UM. Sebabnya I yakin dengan tenaga untuk expertise yang kita punya masih Awak Saleh ada. So, untuk school SQS sendiri, diorang sangat expert, diorang ada dalam diorang punya bidang maksudnya. So I need to learn more from them. Sebab tu I teruskan ini di UM. Okey, Dr. Hanizan pula, saya nak tanya, what motivate you to apply to sambung di UM dan khasnya di Awang Had Saleh, dan bagaimana sebenarnya your postgraduate tu telah mengubah kerjaya dan juga your life lah, Dr. Hanizan, silakan. Okey, sekali lagi seperti mana yang saya dengar tadi daripada Dr. Hafizam, saya sangat-sangat bersetuju dengan beliau. Di mana beliau mengatakan bahawa apabila kita buat master maupun pertama sekali PhD, apa yang saya nampak dan saya grab daripada waktu saya buat master tersebut adalah melalui bimbingan lecturer yang berkaliber, yang sejasa. Sebab UEN dia mementingkan Scopus, ISI, maka budaya tersebut dia tersemai juga kepada pelajar-pelajar. Maka pelajar-pelajar pun waktu saya buat master pun saya dah macam mana kata Dr. Hafizah tadi, saya berjaya buat publish 2 paper at Scopus Journal lah. Jadi itu menunjukkan bahawa bukan senang juga untuk kita nak publish paper kan, buat publication ni, tapi melalui bimbingan insyaAllah, dan kita melihat di situ level universiti tersebut terutama di Awang Had Saleh sendiri yang mempunyai barisan pengajar yang mampu membimbing kita insyaAllah. Dan yang kedua, di sana di Awang Had Saleh juga ada grant-grant yang sebenarnya pelajar boleh grab benda tu sebenarnya. Pelajar kalau dia mendapat bimbingan dia pensyarah yang saya rasa banyak juga di UM, maka dia boleh dapat ataupun menggunakan kemudahan tersebut, grant dan juga kemudahan pensyarah yang pandai untuk menerbitkan kita publication public paper ni. Maka sebenarnya benda tersebut membantu kita untuk kita continue our study, further our study to PhD, even though bila kita bekerja nanti, dia banyak membantu kita dari segi knowledge kita, dari segi skill kita lain. So maknanya dia mengubah kerjaya dan juga kehidupan. Betul tak Dr. Hanizan? Ya, even dekat master level lagi sebenarnya. Nampak di situ. Kan, sebab UM dia begitu, dia mold kita dah ke arah research, buat lagi dengan kemudahan, dengan kemudahan masuk dengan pensyarahnya ya lah, kan. Ditekankan di situ waktu kita master lagi, ya. Jadi menyebabkan mudah untuk saya sambung buat PhD. Alhamdulillah. Sebab kita dia dah dibekalkan dengan research punya mind tu. InsyaAllah sangat membantu saya lah. Alhamdulillah. Dr. Isha nak tambah? Itulah, saya yang testimoni itu memang kaya. It is actually an evidence. Kalau kita tengok, kita ada 8,600 lebih graduan yang telah pun bergraduan. Jadi masing-masing ini mempunyai pengalaman masing-masing. Kita dah dengar testimoni yang tadi, memang semuanya hebat-hebat belaka. They have actually changed their life dengan apa pengalaman yang telah didapati daripada UUM. Jadi itulah saya nak terus mencuit. Kami kat sini memang nak mencuit rakan-rakan yang kat luar tu. Kalau nak belajar, jomlah maksudnya kan. Tapi follow your passion. Cari minat masing-masing. Apa yang kamu minat untuk belajar. InsyaAllah di bawah Awang Had ni, Lin, 7 sekolah kita ni punya macam-macam.
just get into our homepage, insya-Allah, venture out, tengok apa yang anda minat. Insya-Allah kita akan bantu Lin. Yang penting ialah tepuk dada, tanya selera. Dan mulakan langkah dengan apply. Okey, Puan Azlina Yahman, kenapa pilih Awang Had Saleh? And how does that transform your life and also your working environment lah sekarang ni, sebab Puan Azlina sekarang ni dia penolong daftar kanan di UM. Ya, terus meningkat. Orang kuat UM juga ni. Silakan Puan Azlina. Terima kasih Puan Azlina, Dr. Syam. Okey, sebenarnya tak sempat nak salam perjalanan kepada rakan-rakan alumni yang lain. Taniza, Dr. Fiza, Farizah dan juga Puan Suhaili. Lepas ni kita akan berkolaborasi untuk program-program insya-Allah. Untuk makluman, saya pilih terus terang saya katakan saya mendapat tawaran daripada universiti awam lain di Shah Alam. Sebab sebelum ni saya memang daripada industri dan saya ingat nak sambung balik saya punya kawan-kawan di Shah Alam. Tapi bila saya compare ni, terus saya compare di antara yuran universiti di Shah Alam dan juga di lebih kompetitif dan lebih kata berjimatkan kalau di sendiri dengan Awang Saleh lah secara direct kan. Itu yang pertama. Kedua, saya fikir Awang Saleh lah sebab ilmu tu sendiri. Sebab bila kita sambung master ataupun yang lebih tinggi, kita tak rasa ilmu kita tu limited. Saya rasa macam bila saya mula belajar master, saya rasa macam orang yang tak tahu apa-apa. Korek dan terus dan saya dapat bawa satu platform yang boleh bantu saya dari segi urusan universiti saya sendiri seperti sekarang ni. Kita akan rasa kita seorang pada mulanya. Sebab bila kita belajar degree macam anak-anak yang lain, kita ada kelas satu kelas, kita boleh sembang, kita boleh komunikasi. Kita sama master, kita rasa kita berseorangan. Tapi itu untuk first start. Bila kita membina kita dengan para pensyarah kita sendiri, saya rasa kita sebenarnya ramai kawan. Kan rakan-rakan segelas pun daripada pelbagai latar belakang, kita boleh upgrade kita punya networking dengan mereka. Dia bukannya limited kepada pelajar-pelajar dalam UM saja, tapi daripada pelbagai organisasi industri dan agensi. Saya rasa perkara tu benda yang amat bernilai bagi saya yang saya rasa tak boleh tempuh daripada tempat lain. Betul. Support system tu penting. Betul. Support system. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh, silakan. Jadi macam apa yang Puan Zidane sebut tadi, maksudnya kat UUM ni ada momen yang kita ada 1,500 pelajar luar negara. Jadi maksudnya kalau kamu masuk ke UUM ni bukan saja boleh bergaul, boleh bercampur, boleh bertukar pengalaman dengan kawan-kawan daripada Malaysia, tetapi we are very much international. Betul. Ramai pelajar dari China, ramai pelajar dari Middle Eastern, daripada Sri Lanka, pelbagai. Jadi kat sinilah pentas yang baik untuk kita semua sama-sama mencari ilmu dan juga membina network seantara dunia Lin, kan? Jadi pengalaman kat mana lagi yang itu satu pengalaman yang cantik. The offering is open to all of you. Jom. Kita ada lebih 2,000 student international daripada 55 negara. It's a very good global exposure untuk student. Sebab tu kita global. Okey, saya nak jemput Puan Suhaili. Puan Suhaili, kenapa? Apa yang motivate Puan Suhaili untuk sambung belajar dengan Awang Had Saleh, dan how does that transform you in terms of your life or your career? Silakan Puan. Okey, yang pertama reason saya kan. Sebenarnya lepas saya dapat tawaran HLB tu, saya apply 3 universiti. USM saya apply, UPM saya apply, UUM saya apply. Tapi UUM is the first choice lah. Dan ketiga-tiga pun saya dapat. Tapi bila saya fikir tentang hubungan baik kita dengan lecturers kan, dengan lecturer SOE, dan hubungan tu dah terjalin lama semenjak saya buat master di 2014. Jadi saya rasa part paling utama saya nak buat keputusan untuk ke universiti ni, ke UUM ni adalah supervision lah. Sebab kalau nak bandingkan dengan lokaliti, saya di Kelantan ni sebenarnya. Tapi saya sanggup drive every week untuk attend kelas research method, academic writing every week selama 12 minggu kan. Waktu kita first sem dulu.
Dan kalau nak tengok kepada status kepada RU Universiti kan, walaupun UUM bukan berstatus RU, tapi disebabkan oleh hubungan baik kita dengan lecturer, kemudian environment dia yang positif, support system yang positif tu, saya rasa itu adalah faktor utama lah kenapa saya mendaftar di UUM ni. Kemudian dari segi bimbingan lah pula. Saya sekarang berada di tahun 3, tapi alhamdulillah berkat dengan bimbingan supervisor saya, sekarang saya dah dapat 2 Scopus dan saya dah ada 2 reference journal. So dalam masa setahun waktu pandemik, walaupun kita ada masalah pandemik, saya dah berjaya publish untuk 4 artikel lah. Dan saya gunakan waktu yang ada, walaupun kita tak boleh nak face to face, dengan bimbingan supervisor saya rasa saya dapat juga buat yang terbaik lah dalam masa setahun tu. Dan juga kalau dari segi kerjaya lah, saya rasa ilmu pengurusan ni memang dekat dengan hati saya. Kebetulan apabila Dr. Rafidah yang cakap since daripada degree. So saya sebenarnya degree pun di UUM juga tahun 2000, saya convocation tahun 2000. Dan saya rasa ilmu pengurusan tu bukan setakat untuk kerjaya je, tapi ilmu pengurusan ni adalah untuk daily punya management pun kita perlu kepada pengurusan ni. Ilmu pengurusan ni. So pengurusan ni memang dekatlah dalam hati saya, sebab saya memang dah biasa dengan pengurusan semenjak degree kan. Jadi apabila waktu masa pun saya ambil pengurusan pendidikan, sambung pula di PhD pun untuk pendidikan jugalah, pengurusan juga. Pengurusan tu passion Puan Suhaili. Saya mengalami the best journey lah, sebab kadang-kadang orang cakap PhD ni susah kan, tapi saya rasa saya tak rasa benda tu. Dan saya rasa saya sangat enjoy dengan journey saya, walaupun dalam keadaan pandemik saya tak rasa benda tu beban bagi saya. Dan saya sangat bangga saya jadi student PhD dekat UUM sebab saya berjaya mengatasi halangan pandemik tu. Saya rasa sangat manislah bagi saya. Pengalaman PhD saya di UUM tu memang terbaik. Alhamdulillah. Begitulah dia pengalaman Puan Suhaili. Sekarang kita nak dengar daripada Dr. Hafizah. Bagaimana pengalaman, what motivate doktor untuk sambung dengan Awang Hak Saleh, dan bagaimanakah pengalaman belajar tu sebenarnya dapat transform dari segi kerjaya dan juga life Dr. Hafizah. Silakan. Okey, terima kasih. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, the first impression yang saya dapat yang motivate saya untuk apply di UUM masa saya buat masters adalah persekitaran. Okay, and then ranking university and it's a research university. Itu yang buat saya nak apply untuk masters. And while doing masters kat sini, saya realise how friendly and how approachable the lecturers are. Senang nak jumpa mereka, senang nak berbincang dengan mereka. Sebab background saya masa degree is TESOL, bukan applied linguistic. So bila saya nak buat masters in applied linguistic, saya rasa risau sikit sebab selalunya perkataan linguistik tu something macam menggerunkan lah untuk saya. So bila buat masters tu, saya berjumpa dengan lecturer yang mengajar, saya nak berjumpa dengan pensyarah subjek-subjek tu. It was very easy. Just buat appointment, lepas tu jumpa mereka di office ataupun dalam kafe-kafe. Kita ada banyak kafe dalam UUM kan. We have our academia lounge, semua tu. So selalu jumpa di sana and very openly we discuss. And lecturers kat sini memang sangat knowledgeable and they are willing to share. Tak kira ilmu, itu yang paling best. Dia nak mengajar and they want to transfer their knowledge. Itu yang buat saya, okay, this is a good university for me, I can do my PhD here. And then secondly is, bila saya masuk sini, saya nampak banyak international student. Tadi somebody sebut, sorry saya tak ingat siapa sebut tadi. Okay, international students ni,
when I mingle with them, since I buat linguistic kan, flight linguistic, I need to mix with many cultures, I need to know about other backgrounds semua tu. I felt like I saw the whole world dalam UUM ni. Saya tak perlu pergi ke Afrika untuk belajar tentang culture mereka, makanan mereka, cara hidup mereka, bahasa mereka. Saya tak perlu pergi ke Iraq, saya tak perlu travel pergi Iran. Semua tu saya boleh belajar di UUM. So this varieties of culture, diversity ni yang buat saya pilih UUM. Okay. Macam mana dia membantu, macam mana pengalaman saya di sini membantu saya dalam kerjaya saya? Basically semua yang saya belajar, research, how to create grant. Macam sekarang ni selepas saya join UiTM, the first thing they asked us to do was create the FRGS grant. Okay, itu benda yang sangat I didn't know making of grant ni macam ni proses-proses dia. Tapi dia tak adalah culture shock untuk saya. Saya tak adalah gempak, macam mana aku nak buat ni, macam mana aku dapat tu. I was not like that sebab dah mold. UM dah mold saya, so that really helped me. Saya jadi lagi matang dalam bidang penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran. Dia buka mata saya untuk explore all possibilities untuk bantu universiti dan masyarakat. So ini yang saya dapat daripada UUM actually. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum saya nak ke hujung rancangan ni, saya nak tanya last sekali daripada Dr. Nas. Ada program tak yang dibuat bersama alumni untuk memastikan hubungan baik dengan alumni? Silakan Dr. Nas. Okey, terima kasih Lin. Ya, actually kita di Awang Hak Saleh kita sentiasa memastikanlah yang kita sentiasa ada hubungan yang baik dengan para alumni kita. So antaranya kita ada program-program yang kita jalankan melalui sesi bersama dengan dekan dan juga insya-Allah ke depan nanti kita juga merancang untuk lebih banyak sesi supaya kita dapat seperti hari inilah kita dapat macam mencungkil pengalaman yang sangat berharga sebenarnya daripada kalangan alumni untuk orang lain turut tercuit lah untuk rasa seronok dan nak menyambung pengajian di UUM. Dan kita juga sentiasa memastikan kita ada kolaborasi bersama dengan industri dan ramai juga daripada kalangan, maksudnya kontak kita di industri itu datang daripada alumni kita. So daripada situ kita build rapport untuk penyelidikan dan juga aktiviti-aktiviti yang lain lah. Contohnya macam Dr. Fiza sendiri, saya rasa beliau tak asing lagi lah dengan Awang Hak Saleh. Sekarang ni pun giat membuat geran-geran penyelidikan bersama dengan tim EEPD, Dr. Mawenda, Dr. Hisham dan fellow-fellow kita yang lain. So itulah antara perkara yang kita lakukanlah bersama alumni. Okey, kita dah di hujung rancangan. Saya nak minta sepatah dua kata daripada alumni. Mungkin bagi perangsang sikit untuk yang tengah menonton ni, mungkin dia rasa macam nak delay kan. So mungkin ada kata-kata nasihat daripada alumni. Saya nak mulakan dengan Dr. Hafizah. Silakan. Apa dia kata-kata nasihat? Kata-kata nasihat terakhir sebelum kita di hujung rancangan ni. Silakan Dr. Hafizah. Okey. Nasihat saya ni adalah bila kita pilih untuk belajar di sesuatu tempat tu, we make sure that study environment tu adalah kondusif, sesuai dengan kita. Memilih UUM ni, one, we had very good lecturers. Lepas tu Awang Hak Saleh dia memang membantu pelajar untuk memudahkan proses YBA, PhD, PD, semua tu. Like dalam tim Awang Hak Saleh, tim Encik Nazri. There was a very good team yang bantu saya habiskan PD saya dan YBA saya dengan smooth. So nasihat saya, wherever you study, just remember that it's not about studying sahaja, it's about life. It's about life. So go all out, explore all possibilities, don't give up, continue going and keep remembering what actually motivated you untuk pilih UUM, what motivated you to pick up your masters, your PhD. Okey. Terima kasih Dr. Hafizah. Silakan Puan Azlina.
any last advice untuk yang tengah menengok ni Lagi satu ayat je Puan Lin. ya, silakan. Untuk potential student yang sambung nak pergi Ahmad Saleh, you will never walk alone. Itu je. You never walk alone. Short and sweet. Banyak Liverpool dekat sini daripada semalam lagi. Sebaik tak ada peminat MU. Okey, saya nak jemput Puan Suhaili. Silakan ada kata-kata daripada Puan Suhaili untuk bakal-bakal graduate, bakal-bakal student di Awang Had Saleh. Silakan. Saya ada dua perkataan penting yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, iaitu soul and passion. Okey, saya petik perkataan soul ni daripada Prof. Rosnah Hashim, sebab dia cakap soul ni penting untuk kita buat study, and passion is the most important lah, sebab bila kita ada passion ni kita akan buat lebih. Betul. Dan kita tidak rasa terbeban dengan apa yang kita buat. Betul. Dan kita buat yang terbaik. Betul. Time management is very important juga. Priority kepada pengajian kita. Lepas tu kalau di UUM, kalau once kita dah dapat findings kan untuk chapter 4, so kawan-kawan yang sekarang dah memang di level chapter 4 yang finding ni, maksudnya kita kena utamakan publication lah, sebab di UUM kita pentingkan publication kan. So apa-apa pun pentingkan publication dulu, sebab dia adalah kita punya requirement. Your bread and butter. Tu dia. Okey, silakan Dr. Fariza. Okey, saya pun tak nak cakap panjang, maksudnya macam yang Dr. Syam cakap tadi, so aku tunggu lagi, so you maksudnya great. Itu je. Okey, terima kasih Dr. Fariza. Yang terakhir sekali alumni kita ni, tak lain dan tak bukan Dr. Hanizan. Silakan. Okey, melihat kepada kelebihan-kelebihan yang ada dan telah pun kita lihat, masya-Allah sangat banyak. Okey. So dua perkataan saya, terus mendaftar. Itu saja. Tu dia, sangat terbaik. padu. Padu dan terbaik tu. Okey, saya nak bagi peluang pada Dr. Siti Nazwa, Timbalan Dekan Awang Had Saleh untuk memberi sedikit kata-kata penutup untuk hari ini. Silakan. Okey, pada saya apa yang kita telah kongsikan pada hari ini sebenarnya telah banyak memberi inspirasi lah kepada bakal-bakal pelajar di luar sana. So apa tunggu lagi, jangan tunggu lama-lama, terus mendaftar dengan UUM. Tu dia. Okey, last but not least, save the best for last. Silakan dekannya sendiri. Okey, banyak dah input-input yang telah dikongsikan, banyak dah evidence dan sebagainya. Jangan tunggu lagi lah. Follow your passion, follow your heart. Daftarlah bersama UUM. You will not regret. UUM terbaik. UUM is number one. Pastinya kita jaga anda daripada mula sampailah bergraduan. All the best to you, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah bukakan hati. Pilihlah UUM, insya-Allah. You never walk alone. Betul? Betul. Betul. Terpaksa juga ni walaupun bukan Liverpool. Okey, kita sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan. Sebentar lagi kita akan ada artis terakhir yang akan menyampaikan lagunya, iaitu Cik Siti Zawiyah daripada Institusi Pembangunan Kesawaan dan Koperasi ataupun SEDI. Macam-macam bakat sebenarnya UUM ni. Tu dia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, Pusat Budaya dan Seni PBS, UUMIT, tim Skimpa, tim daripada Awang Had Saleh sendiri, Managers Coffee, dan juga tidak lupa kepada Marketing Division. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu adalah daripada saya, dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Jangan lupa bersama kami untuk sesi biskut kering kopi O seterusnya. Sebelum saya tutup sesi hari ini, saya ingin bacakan satu kata-kata daripada Dr. Seuss. Okay? The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Sekian saja daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia, untuk anda semua. Biskut kering kopi O, terima kasih, salam hormat dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empat darah duduk di tepi sungai.
berbaju putih.